Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar subtopik 1.2 iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka memberikan gambaran yang sangat jelas bahawa pentingnya pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka juga mempunyai sistem pentadbiran, peraturan masyarakat yang tersusun dan juga corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Antara ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka termasuklah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Ciri-ciri ini menggambarkan pembentukan negara bangsa yang sangat kukuh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintah beraja diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal. Selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Ciri-ciri negara bangsa yang kedua ialah rakyat. Seterusnya, rakyat juga termasuk dalam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Rakyat menumpahkan taat setia mereka terhadap Sultan Melaka dengan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Secara umumnya, rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Dapat dua jenis golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat yang merakuni golongan merdeka dan hamba, manakala golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Ciri-ciri negara bangsa yang ketiga ialah kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan juga merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dinasti Ming juga turut mengiktiraf kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dan Melaka. Ciri-ciri negara bangsa yang keempat ialah wilayah pengaruh. Apakah yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh merupakan sebuah kawasan pemerintahan raja yang telah diakui dan diterima oleh rakyatnya sendiri. Jadi, Kesultanan Melayu Melaka memiliki wilayah pengaruh yang sangat luas, ianya merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan di kawasan pantai timur Sumatera. Untuk pengetahuan semua, wilayah pengaruh dapat diperoleh melalui penahlukan, naungan dan juga perkahwinan. Apakah itu wilayah tahlukan? Wilayah tahlukan merupakan wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Antara wilayah yang ditahluk termasuklah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Seterusnya, wilayah naungan. Apakah itu wilayah naungan? Wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya Linggar, Patani dan Kedah. Akhir sekali, melalui perkahwinan. Perolehan wilayah melalui perkahwinan. Contohnya, Kerajaan Majapahit yang menghadiahkan Siantan
kepada Sultan Mansur Shah kerana beliau mengahwini Puteri Majapahit. Oleh itu, wilayah pengaruh yang luas dapat membuktikan kewibawaan seseorang pemerintah di sesebuah kerajaan. Ciri-ciri negara bangsa yang kelima ialah undang-undang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 2 undang-undang yang bertulis, iaitu Hukum Kanan Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang tersebut berasaskan syariah dan hukum adat. Kedua-dua undang-undang ini diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan melindungi rakyat. Undang-undang ini juga menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Ciri-ciri negara bangsa yang keenam dan yang terakhir ialah lambang kebesaran. Lambang kebesaran merupakan identiti sebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ini termasuklah ada istiadat, penggunaan warna, naubat, brigadier dan cap mohon. Cap mohon digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadikan kerajaan ini gemilang. Kegemilangan ini membuktikan asas negara bangsa yang terbentuk sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri ini juga menjadi panduan pembentukan negara bangsa kita pada masa ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersatu padu bagi mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa. Hai semua, sekarang masa untuk kita menguji kefahaman dengan 2 soalan. Soalan pertama, kekuasaan dan kewibawaan seorang pemerintah boleh dirujuk kedaulatannya. Mengapakah kedaulatan penting bagi seorang raja? Jawapannya ialah kedaulatan penting bagi seseorang raja kerana ia merupakan lambang kekuasaan tertinggi sultan. Ini juga membolehkan raja mengawal rakyat dan wilayah kedaulatan. Selain itu, ia juga boleh mengeratkan hubungan persahabatan seperti hubungan antara Melaka dan China. Soalan kedua, mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Jawapannya ialah undang-undang penting kepada sesebuah negara kerana ia dapat menjamin keselamatan rakyat dan mewujudkan perpaduan kaum. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan politik yang lebih stabil di samping mengelakkan ancaman luar. Akhir sekali, undang-undang dapat membendung gejala sosial dan mendisiplinkan rakyat. Jadi, ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you.